Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita kali ini dalam pembelajaran Sirah tahun 6, iaitu tajuk Pembukaan Kota Mekah. Jadi murid-murid boleh merujuk buku teks pada muka surat 142. Tajuk kita hari ini iaitu Pembukaan Kota Mekah. Perhatikan dan teliti gambar Masjidil Haram. Apakah yang dimaksudkan dengan pembukaan Kota Mekah? Pembukaan Kota Mekah atau dikenali sebagai Fathu Makkah ialah peristiwa penting pembebasan Kota Mekah daripada pengaruh amalan dan cengkaman jahiliyah. Baiklah, apakah dia latar belakang terjadinya pembukaan Kota Mekah ini? Baca dan fahami. Pihak musyrikin Quraisy di Mekah telah mengkhianati perjanjian Hudaibiyah yang dipersetujui mereka. Mereka telah membantu sekutu mereka, iaitu Bani Bakar, memerangi kabilah Khuza'ah yang mengikat janji setia dengan pihak muslimin. Mengikut perjanjian Hudaibiyah, pihak musyrikin Quraisy dan pihak muslimin bebas membuat perjanjian dengan mana-mana pihak dan berlakunya genjatan senjata selama 10 tahun. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat berita ini, baginda memerintahkan kaum muslimin agar membuat persiapan untuk berangkat ke Mekah bersama-sama dengan Nabi. Baginda merahsiakan tujuan dan pergerakan mereka daripada pihak musyrikin Quraisy. Nabi melantik Kulthum bin Husain menjadi pengganti baginda di Madinah. Jadi daripada latar belakang pembukaan Kota Mekah ini, kita lihat di sini iaitu pihak musyrikin, yakni pihak kafir Quraisy di Mekah telah melanggar perjanjian yang mana mereka mesti melaksanakan perjanjian itu, iaitu tidak boleh berlakunya peperangan, iaitu mesti berjanji untuk genjatan senjata selama 10 tahun. Tetapi mereka ni, pihak musyrikin Quraisy Mekah, telah membantu Bani Bakar untuk berperang dengan kabilah Khuza'ah. Yang mana kabilah Khuza'ah ini pula ialah mereka telah mengikat janji setia dengan pihak muslimin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merancang untuk datang ke Mekah bersama-sama dengan orang-orang muslimin dari Madinah. Baiklah. Apakah peristiwa pembukaan Kota Mekah? Cuba kita fahami dan teliti. Yang pertama, iaitu berlaku pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Tahun ke-8 Nabi berada di Madinah. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan kaum muslimin berangkat menuju ke Mekah. Yang mana bilangan mereka semua adalah seramai
10,000 orang. Yang kedua, apabila tibanya di Marul Dhahran, baginda memerintahkan kaum muslimin supaya membina khemah dan menyalakan obor api sebanyak yang mungkin. Kerana apa? Tujuannya tindakan ini untuk menjadikan musyrikin Quraisy berasa gerun, kerana mereka akan menyangka bahawa bilangan orang-orang Islam dari Madinah ini yang datang itu ramai. Yang ketiga, setibanya di Dhu Tuwa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kaum muslimin supaya masuk ke Mekah melalui jalan yang berbeza. Kenapa? Tujuannya untuk melemahkan kesatuan dan kekuatan musyrikin Quraisy di Mekah. Ini taktik peperangan. Baginda juga mengingatkan mereka, yakni orang-orang Islam, agar tidak memerangi musyrikin Quraisy kecuali apabila mereka ini diserang oleh orang kafir musyrikin Quraisy. Kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid telah diserang, tetapi akhirnya dapat juga masuk ke kota Mekah. Yang keempat, dari Dhu Tuwa, baginda masuk ke kota Mekah dengan menunggang unta dan menundukkan kepala, tanda merendah diri kepada Allah serta bersyukur atas nikmat kemenangan umat Islam membuka kota Mekah. Baginda memberikan jaminan keselamatan kepada penduduk Mekah yang masuk ke rumah masing-masing, ke Masjidil Haram, masuk ke dalam Masjidil Haram atau masuk ke dalam rumah Abu Sufyan. Jaminan keselamatan ini menyebabkan penduduk Mekah memilih keamanan daripada berperang dengan kaum muslimin. Siapakah Abu Sufyan? Iaitu pemimpin Quraisy yang selepas itu ia telah memeluk Islam. Yang kelima, apabila Nabi tiba di Baitillah, di Masjidil Haram, baginda melakukan tawaf, iaitu mengelilingi Kaabah dan memusnahkan 360 buah berhala yang ada di dalam dan di sekeliling Kaabah. Selepas itu, baginda berucap di khalayak ramai tentang kebebasan dan kemaafan yang diberikan kepada kafir musyrikin Quraisy atas kesilapan yang lalu. Akhirnya, ramai dalam kalangan mereka bersetuju berbai'ah. Berbai'ah iaitu mengikat janji setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta berjanji taat setia kepada Allah dan Rasul. Itulah peristiwa berlakunya pembukaan kota Mekah. Apakah iktibar daripada peristiwa pembukaan kota Mekah? Teliti dan hayati. Yang pertama, Ustaz, murid-murid, apakah iktibar daripada peristiwa pembukaan kota Mekah yang kamu peroleh daripada laman sesawang? Yang kedua, Ustaz, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sangat bijak merancang dan mengatur strategi. Saya akan mengikut cara Nabi, iaitu iktibar yang pertama, membuat perancangan dengan teliti sebelum melakukan sesuatu dan melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh. Iktibar yang kedua. Yang ketiga, kita mesti, iktibar yang kedua iaitu mencontohi akhlak baginda yang tawaduk. Tawaduk iaitu rendah diri dan sentiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Yang keempat, kita juga mesti, ni iktibar yang ketiga, menjadi seorang yang pemaaf, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Nabi dalam peristiwa ini. Yang kelima, Ustaz, ini iktibar yang keempat, mengamalkan sifat sabar dalam kehidupan adalah sangat penting seperti yang ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat ketika menghadapi ujian dan cabaran. Rumusan. Pembukaan kota Mekah berlaku dalam keadaan aman. Selepas peristiwa ini, agama Islam semakin berkembang luas. Jadi inilah 4 iktibar daripada peristiwa pembukaan kota Mekah. Latihan minda aktif. Berdasarkan gambar di atas, ceritakan peristiwa pembukaan kota Mekah kepada rakan kamu. Yang pertama iaitu latar belakang peristiwa. Sebagaimana yang telah kita belajar sebelum ini. Kemudian peristiwa semasa pembukaan kota Mekah. Yang ketiga, iktibar daripada peristiwa pembukaan kota Mekah. Itu saja. Latihan, murid-murid dikehendaki menjawab soalan yang pertama, iaitu tulis latar belakang peristiwa. Yang kedua, peristiwa semasa pembukaan kota Mekah. Yang ketiga, iktibar daripada peristiwa pembukaan kota Mekah. Jadi, itu saja untuk pembelajaran kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.